Assalamualaikum. Nak pin dulu. Nak pin dia tajuk. Ya saya. Kalau korang ada soalan pun boleh tanya juga dekat tanda soal tu. Kita tunggu Ustaz kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Malam kan gelap lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Minal Aidin wal Faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. So, Alhamdulillah Allah rezekikan kita untuk berada di bulan Syawal. So, siapa dah start puasa sunat Syawal? Oh ya, kita juga ada buat live Facebook di Instagram, di Facebook fanpage Ustaz Syed Kadir dan juga Allahumma salli ala Muhammad. Apa tu namanya? Kak Jah punya. Kita nak request. Ustaz dah masuk. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Haluka cik. Terus bahasa Arab asli. Alhamdulillah bikhair. Kaif haluki? Ana bikhair tu. Bikhair tu Okey, tak apalah. Boleh insyaAllah. Orang Arab pun kadang-kadang dia bercakap, dia campur-campur English macam orang Malaysia juga. Alhamdulillah sejak ala-ala Arab. So acceptable tu insyaAllah. Alhamdulillah. Sebenarnya untuk pengetahuan semua, mungkin dah ramai menantikan untuk majlis-majlis ilmu lah sebab PKP pun bersambung kan. Jadi Alhamdulillah Ustaz Syed Kadir, Murabi kita semua yang disayangi ramai orang ini sudilah untuk live bersama-sama. Dan sebenarnya insyaAllah kita akan buat satu kelas yang berkitab sebenarnya insyaAllah. Soon, maybe besok or maybe start daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Jadi kitab apa Kak Jah nak tanya dulu. Siapa setuju untuk Ustaz Syed ajar satu kitab, dan kalau setuju tolong tulis vote setuju. Nak tahu juga kalau yang tak setuju tak apalah, kita tak buatlah belajar kitab tu kan. Tapi kalau ramai yang setuju insyaAllah kita akan buat belajar kitab. Kitab apa nanti Ustaz akan announce lah. Kenapa kitab tu penting, kenapa nak kena belajar kitab tu insyaAllah. Sebenarnya kalau ramai tu tak setuju macam mana? Kalau tak setuju tak apa, kita buat Zoom sajalah. Nak murid yang nak belajar je. Alright, insyaAllah. Alhamdulillah kita sekarang ni dah raya ke-5 Dah 5 Syawal. Malam ni 6. Malam ni dah 6. Jadi ramai dah tulis setuju. Tak ada setakat ni lagi yang tulis tak setuju. Dah bertuju-tuju dah. Okay. Sebab biasanya kan kita belajar pasal hukum fiqh. So sekarang ni nak baca kitab. Senang, jarang orang buat belajar kitab secara IG live. Ada ke? Jarang. Biasa buat Facebook kan? IG live tak ada lagi buat. So betul. Alhamdulillah. So malam ni sepatutnya kita nak start satu kitab, tapi tak apa, kita nak dahulukan dulu tentang puasa 6. Siapa kat sini dah start puasa 6? Tahniah. Siapa belum start, masih ada masa. Mungkin ramai yang nak start tapi dia confused. Banyak sangat persoalan kan. Jadi korang boleh juga tanya, kan ada boleh tanya soalan dekat sini ataupun boleh juga nak tanya question yang dekat. Ada beberapa soalan dah sebenarnya kat sini. So kita boleh start ya Ustaz? Kita boleh insyaAllah. Boleh. Ya. Tanya penerbit dulu. Kejap tanya penerbit dulu. Penerbit dulu. Kalau dia kata okey, kita restart lah. Yang di Facebook kan? Filter dah tak ada dah. Tadi pakai filter cerah. Tak pakai filter gelap terus, tapi tak apalah.
Okey. Ini ni. Sebenarnya kita secara langsung tau di Facebook Ustaz Syed Kadir dan juga fanpage Kak Jah sendiri. Jadi sekarang ni Alhamdulillah Ustaz Syed Kadir dia bukan sahaja mahir berkenaan dengan hukum fiqh, tapi Ustaz juga telah mengeksplor satu perkara yang baru yang menyebabkan dekat Instagram boleh live, dekat YouTube boleh live serentak dan juga dekat fanpage boleh live serentak. Jadi Ustaz telah menurunkan ilmu-ilmu itu kepada ramai orang, ramai telah mendapat manfaat. Menurunkan ilmu tak apa, jangan menurun je. Okey. Okey, boleh. Sudah ready ya? Ready, alhamdulillah. Saya nak kita supaya cerah sedikit. Alright. So Okay. soalan ni jangan mulakan dululah ya. Soalan pun dah ada dekat sini. Dalam tadabbur ayat Al-Quran tentang sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan diikuti dengan puasa 6 pada Syawal, maka pahalanya adalah sama seperti puasa sepanjang tahun yang macam kita post dekat Instagram tu, 30 campur 6 sama dengan 365. So boleh Ustaz terangkan keutamaan untuk mendapatkan ganjaran yang hebat ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasallam. Bila kita sebut tentang puasa 6, tadi soalannya pertama sekali tentang kelebihan dia dulu kan, dan memang ada hadis yang secara jelas Nabi SAW bagi tahu dalam hadis yang sahih, man sama Ramadan, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, summa atba'ahu bi sittin min Syawal, ataupun dalam satu riwayat lagi sittan min Syawal, maksudnya kemudian diikuti dengan 6 daripada bulan Syawal, maka ganjarannya disebutkan faka'annama samad dahar, maka seolah-olah dia telah berpuasa selama setahun, ataupun dalam riwayat lain fakana siyamad dahar, maka seperti puasa sepanjang tahun, samalah. Jadi puasa sepanjang tahun dia punya pahala dia, maknanya apa tu kalau kita perhatikan, walaupun sebenarnya calculation dekat poster tu saya tak bersetuju sebab sebut 365. 365 ni kalender apa? Kalender kita ni Gregorian ni kan, kalender Januari, Februari, Mac ni. Yang dikira setahun tu adalah setahun ikut kalender Islam, yang sebenarnya tak sampai 365, paling banyak pun 360 je. So sekarang ni kita tengok hadis tu sebut siapa yang puasa satu bulan Ramadan, puasa Ramadan, tak sebut satu bulan, puasa Ramadan, kemudiannya puasa 6, maka pahala seperti puasa setahun. Ulama bahaskan maksud pahala puasa setahun ni macam mana? Pahala puasa setahun. So sebahagian daripada para ulama yang mensyarahkan hadis ni mengatakan maksudnya adalah dapat pahala seperti puasa wajib selama setahun. Macam puasa wajib setahun. Maknanya bukan puasa sunat saja, bahkan dapat macam puasa wajib setahun. Sebabnya begini, sebab puasa amalan apa sekalipun memang digandakan 10. Kan? Contoh kita buat satu kebaikan satu kali macam kita buat 10 kali. So Allah Ta'ala akan gandakan pahalanya. Kita tolong mak kita sekali macam kita tolong dia 10 kali. Satu huruf Quran, satu huruf Quran macam 10 ganjaran kan. Satu pahala, satu huruf 10 ganjaran. Memang konsepnya begitu. Al-hasanat itu, kebaikan-kebaikan itu memang bi'asyrati amsalihah, digandakan dengan 10. So kalau ikutkan maknanya confirm lah 30 campur 6 jadi 360. Maknanya tak payah kita pun benda tu, tapi rupa-rupanya bila Nabi fokuskan kepada 6 hari bulan Syawal, Nabi tak sebut 6 hari sepanjang tahun. Jadi 30 campur 6 hari sepanjang tahun jadi 360 juga kan, sama juga. Macam seolah macam tu lah kalau kali 10. Tapi bila difokuskan 6 hari pada bulan Syawal, maknanya seolah-olah puasa wajib sepanjang tahun, which is memang tak adalah di kalangan kita yang mampu. Saya tak tahu kalau Ijaz mampu. Tapi Masya Allah. sebenarnya tak ada di kalangan kita yang mampu. Memang tak ada, sebenarnya tak ada. Sebab apa tak mampu? Sebab di sana adanya puasa yang haram. Ada hari yang haram puasa. Kan? Maksudnya memang takkan mampu pula nak puasa 360 hari setahun. Memang kalau orang tu kuat, gagah macam mana sekalipun, dia takkan boleh mampu puasa sepanjang tahun. Sebab ada hari-hari yang memang diharamkan puasa. Jadi yang ini memang kelebihan dia sangat besar. Okay. Kemudiannya apa? Kita biasa sebut macam ni. Kita kan bulan Ramadan lagi tu banyak kekurangan. Kita ada banyak koyak sana, koyak sini, compang camping kan. Kita bila puasa kadang kita masih lagi
bercakap benda yang tak baik. Kita puasa masih lagi kita dengar benda yang tak baik, tengok benda yang tak baik. Kita puasa tapi semayang lambat. Kita puasa tapi macam-macam lah. Maknanya puasa kita ni belum sempurna betul-betul. Jadi puasa 6 ni lah yang menampal dia, insyaAllah. Mudah-mudahan puasa 6 kita ni betul-betul dapat tampal kekurangan-kekurangan kita sepanjang Ramadan hari tu, insyaAllah. Okay, itu lebih kurang lah. Jawapan pagi tadi dekat TV Hijrah panjang lagi sebenarnya. Okay. Oh. So kita pendekkan untuk Ya, ringkaskan untuk IG, ya. Baik, jika seseorang tak berpuasa penuh di bulan Ramadan, ni memang mostly wanita lah, tak berpuasa penuh bulan Ramadan tapi ingin melakukan puasa sunat Syawal, adakah masih mendapat ganjaran puasa sepanjang tahun? Sebab kan dia kena kalau ikut pengiraan tadilah 30 campur 6 baru dapat puasa setahun. Sasarlah perempuan tak dapat 30. Acano ni. Okay. Dia tengok dulu ada dua sudut. Satu, kalau orang yang tak puasa Ramadan itu saja-saja tak nak puasa. Macam malas puasa. Tiba-tiba nak puasa 6. Adanya puasa fardu dia tak nak buat. Tiba-tiba dia nak puasa sunat 6. Sebab apa? Dia dengar orang cakap puasa 6 ni macam puasa setahun. Jadi dia pun puasa 6 je lah. Tak payah puasa Ramadan. Jadi yang tu memang confirm tak dapat lah. Maknanya saja-saja tak nak puasa Ramadan, tiba-tiba nak puasa 6, konon dapat puasa setahun. Memang tak dapat. Sebab dalam hadis sebut, kena puasa Ramadan, barulah puasa 6. Alright, itu yang pertama. Habis kalau macam kerana ada keuzuran, tak puasa. Macam mana? Apa uzur? Itu tak sampai 360 tadi macam kita kata, kalau kita calculate macam tu kan. Jadi, ulama' bahaskan ni. Ada sebahagian ulama' mengatakan, maka oleh kerana tu, dimestikan puasa qada dulu, baru puasa 6 tu. Memang itu adalah cara yang paling, orang kata paling sempurna lah kiranya. Yang paling sempurna sekali, dia habis bulan Ramadan tu, masuk je bulan Syawal, dia akan puasa qada dulu. Dia habiskan qada dia, lepas tu dia puasa 6 pula. Jadi itu yang paling sempurna keluar daripada segala khilaf yang ada para ulama'. Banyak keluar daripada segala khilaf tu banyak. Jadi dia dapat lain tadi tu, banyak puasa Ramadan. Puasa Ramadan juga, cuma dia qada lah pada bulan Syawal. Cukup juga dah 30 hari tu. Cumanya para ulama' sebut, maksud Ramadan dekat situ tu bukan bermakna calculation 30 tu betul-betul seperti mana yang kita kira 30 kali 10, 300, 6 kali 10, 60 jadi 360. Sebab apa tau? Sebab Ramadan kadang-kadang 29. Jadi kalau Ramadan 29, bukan maknanya puasa 6 jadi 7. Kan? Dah cukupkan 36. Dia tak jadi gitu. Puasa 6 tu tak 6 juga. Sebabnya, maknanya siapa yang puasa pada bulan Ramadan itu seolah-olah dia puasa memang selama 10 bulan. 1 bulan kali 10, jadi 10 bulan. Jadi dia tetap dapat pahala puasa 10 bulan. Kemudian dia puasa 6 seolah-olah puasa 2 bulan. Jadi macam 12 bulan. Konsep dia begitu sebenarnya. Jadi kalau 1 bulan kali 10 jadi 10 bulan kan. Jadi kalau ada yang period apa semua tu, dia tetap dikira puasa pada bulan Ramadan kan. Dia tetap macam orang kata, kau puasa tak Ramadan lagi tu? Puasa. Ramadan puasa? Puasa. Puasa penuh? Penuh. Maksud penuh tu maksudnya yang waktu zuhur tak puasa lah kan. Tapi bila suci boleh puasa. Maknanya puasa penuh lah juga. Maka itulah maknanya boleh juga dapat pahala puasa macam tu. So, alright. Jadi dia akan ada soalan yang berikutnya. Dia akan ada sambungan kepada soalan tu. Sambungan dia adalah puasa 6 dibolehkan bermula dari yang ni kan Ustaz? Tak, macam ni lah. Kalau Ijaz dengan betul-betul saya cakap tadi kan, maka soalan yang paling popular yang semua orang tanya, sekarang ni pun ada orang tanya juga dekat kita punya IG live, dekat Facebook, soalan pasal gabung. Memang confirm itulah yang ada kaitan dengan apa kita cakap tadi tu, kan? Memang soalan ni, ya Allah, soalan ni Ijaz saja tanya saya tak tahu berapa kali dah. Jadi tiap tahun. Orang lain berapa ramai dah yang tanya soalan. Memang soalan ni soalan sangat popular. Lepas tu kan, dia tambah popular sebab nanti kita akan dengar ada ustaz cakap boleh, ada ustaz cakap tak boleh. Betul kan? Hanya macam Ijaz sebelum ni macam mungkin beramal dengan kata boleh. Sekali tiba-tiba sebelum raya baru ni ada ustaz yang kata tak boleh. Jadi bila kita dengar, tak boleh pula. Jadi macam kita jadi confused. Itu benda yang normal lah. Okey. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita sebutkan memang benda ni ada khilaf.
Memang benda yang khilaf. Kita tak boleh deny benda tu. Memang ada pelbagai pandangan ulama. Ada yang kata tak boleh langsung. Tu pandangan yang pertama. Maknanya memang qada dengan sunat ni tak boleh combine. Dengan sunat 6 ni tak boleh combine. Maknanya sunat puasa 6 hari bulan Syawal ni memang dia kena asing. Qada. Puasa 6. Sampai gitu sekali. Alasan dia orang kadang-kadang, walaupun alasan ni banyak juga ulama lain tak terima. Dia orang kata puasa qada kan kena niat waktu sebelum subuh. Puasa sunat boleh qada waktu tengah hari. Jadi macam mana kau nak combinekan dua benda tu lah? Walaupun boleh dijawab lah. Tapi ada pandangan tu memang ada. Kita tak boleh deny. Jadi kalau ada yang kata kepada kita tak boleh combine, kita hormat. Okay? Dan kalau kita nak beramal dengan pandangan tu pun silakan. Silakan, tak ada masalah. Okay? Maknanya itu cara yang bagus. Dan itu antara cara yang paling bagus pun sebab dia keluar daripada khilaf yang lain. Kemudiannya ada ulama kata boleh combine kedua-duanya sekali. Maknanya niat tu pun niat dua-dua sekali. Sahaja aku puasa qada esok hari, qada Ramadan kan, esok hari berserta dengan puasa 6 kerana Allah Ta'ala. Contohnya kan. Boleh tulis ada yang tengah dengar tu kalau boleh yang tolong tulis juga kat bawah. Okay. So dia punya niat dia begitu, maknanya dalam hati dia memang begitu. Dalam hati dia, besok aku nak berpuasa qada Ramadan dengan puasa 6 bulan Syawal kerana Allah Ta'ala. Kan? So memang begitulah dia punya niat. So kalau niat dia memang begitu, maka boleh ke tak? Maka pandangan yang kedua kata boleh. Tak ada masalah. Maknanya sebut bukan lintasan-lintasan. Maknanya bukan lintasan-lintasan dah. Memang dia punya niat dia tu bukan sebut kat mulut lah. Maknanya lintasan lah juga namanya, tapi lintasan dalam hati tu yang berbentuk solid. Memang niat dia, aku memang nak puasa qada campur puasa 6. Okay. Ataupun campur puasa Senin Khamis, campur puasa hari putih, campur kan. Macam tu sekali. Dan pandangan yang kedua ni adalah pandangan yang banyak dipilih oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Memang mereka mengatakan boleh. Kemudiannya di sana ada lagi satu pandangan yang mengatakan dia niat qada sahaja. Maknanya besok sahaja aku puasa esok hari, puasa qada Ramadan kan. Qada fardhu Ramadan tu kerana Allah Ta'ala. Selesai. Okey. Tetapi dia puasa tu pada bulan Syawal kan, ataupun dia puasa tu pada hari Isnin dan sebagainya. Jadi dia berharap mudah-mudahan, hanya dalam hati dia tu ada berharap mudah-mudahan aku dapat juga pahala puasa 6. Aku dapat juga pahala puasa hari Isnin. Kan? Artinya dia berharap begitu. Tu sebablah dia puasa tu pada hari Isnin. Tu pasal dia puasa tadi hari Khamis contohnya. So dia puasa 6 pada hari Khamis, dia niat qada aje. Tapi dia ada harapan. Kenapa kau puasa qada kenapa puasa 6 hari Khamis? Kau boleh je puasa hari Selasa. Kau boleh puasa hari Rabu. Kenapa kau puasa hari Khamis? Jadi jawapan dia, aku berharap supaya aku dapat juga pahala puasa sunat hari Khamis. So ni pandangan yang ketiga, which is boleh juga diamalkan. Cuma macam Al-Imam Nawawi dan sebagainya, mereka mengatakan pahala sebenarnya tidak sama. Maknanya dia tidak sesempurna kalau kita asingkan. Maknanya kalau diasingkan itu pahalanya lebih sempurna berbanding dengan kalau kita sekadar menggabungkan. Cuma kita kata ialah bergantung kepada kemampuan masing-masing. Ada orang kalau dia nak qada dulu, lepas tu dia puasa 6 kan, macam memang berat lah bagi dia. Memang is a challenge lah kan. Memang payah. Dia tahu dah memang tak ada. Nak menyusukan, betul. Kan? Ibu yang menyusukan ataupun yang pregnant kan. Yang tengah pregnant, yang tengah syarat mengandung apa semua, ataupun yang qadanya terlampau banyak. Contohnya dia nifas. Kan? 2-3 hari lagi nak raya baru dia suci contohnya kan. Jadi Ramadan dia baru 3 hari jadi puasa. Jadi ada lagi 27 hari dia tak puasa, dia kena qada. Mana? Kan? Jadi jenuh lah kan kalau nak buat begitu. Jadi itu yang kita sebutkan, ambillah pandangan yang lebih ringan, katakan boleh digabungkan. Tapi bagi kita yang rasanya macam kuat, larat, sihat untuk banyak berpuasa lagi-lagi waktu PKP ni contohnya, maka memang lebih baik untuk diasingkan antara kedua-dua puasa tu. Adakah kita boleh kira begini Ustaz, bila Allah bagi uzuran kepada perempuan, kalau macam lelaki
InsyaAllah memang 30 settle. Maknanya sebulan bulan Ramadan dia settle. So dia hanya niat untuk puasa sunat. So kelebihan yang lelaki dapat seolah-olah macam solid lah. Tapi Allah ni maha mengetahui dan sangat memberi rahmat apabila Allah bagi keuzuran itu dan Allah tahu kemampuan kita. Katakanlah kita gabung walaupun pahala kalau ikutkan tingkatan mestilah qada dulu ini step dia, tetapi bila Allah tahu kita struggle, kita dah cuba dan bila gabung, kalau Allah nak bagi pahala penuh lebih ke macam mana pun atas rahmat Allah Itu juga. betul atas rahmat Allah, atas niat kita, atas kita punya keikhlasan, atas kualiti puasa kita. Semuanya ada memberi kesan kepada pahala sebenarnya. So dia ada macam-macam kategori pahala yang ada, so kita rebut lah. Jadi jangan sedih-sedih, yang penting kita buat. Duk fikir nak puasa lah sekadar habis Syawal dah. Okay? Betul. Cuma macam kita sebut juga, katakanlah macam contohnya kita nak qada, lepas tu nak puasa 6, dia jadi macam tak sempat. Tak sempat nak habiskan dalam bulan Syawal ni. Bagi siapa yang qada dulu. Dah qada, puasa 6 macam lagi 3 hari je bulan Syawal balance. Contohlah kan. Sebab bulan Syawal tu sendiri pun dia ada uzur juga. Jadi maknanya contohnya lah kan, macam dia ada uzur, lepas tu dia qada pula. Dia qada, katalah yang dia qada tu pula kena qada banyak. Lepas tu dia nak puasa 6 pula. Tengok tinggal 3 hari je lagi. So macam mana? Jadi caranya adalah dia boleh sambung ke bulan Zulkaidah. Oh ya. Boleh sambung ke bulan Zulkaidah. Maknanya puasa 6 ni dalam mazhab Syafi'i dia sunatkan untuk kita qada. Bukan puasa Ramadan aja kita qada, puasa 6 pun disunatkan qada. Maknanya kalau kita tak sempat nak buat pada bulan Syawal dengan sebab apa-apalah, kita punya reason, kita punya uzur kan. Mungkin sakit ke, mungkin keletihan ke, mungkin ibu yang mengandung, apa contohnya apa semua, ataupun kerana ada uzur lah, period dan sebagainya. So dia nak qada pada bulan Zulkaidah, okey tak? Okey, tak ada masalah. Qada pada bulan Zulkaidah. Cuma janganlah saya saja, janganlah niat aku tak nak puasa bulan Syawal ni, aku nak puasa bulan Zulkaidah. Itu dah yang salah tu. Tapi kalau memang kita tak sempat nak puasa bulan Syawal ni, dengan kita punya kerja, mungkin sebahagian kita kerjanya berat kan, macam dia nak puasa tu, dia boleh puasa weekend aja contohnya. Sebab di Isnin sampai Jumaat kerja dia memang sangat membebankan, penat sangat-sangat, semua bahaya kalau dia puasa contohnya. Jadi dia tak puasa. Jadi dia puasa cuma hari Sabtu Ahad. So Sabtu Ahad memang sepatutnya cukup. Tapi katakanlah ada waktu dia uzur contohnya. So dia tak dapat. Jadi maka akhirnya dia sambung lagi pada bulan Zulkaidah. Tak ada masalah. Ramai orang cakap, first time tahu boleh qada puasa sunat bulan Zulkaidah. Tak je pun first time juga. Tapi jangan saja-saja. Maksudnya dia nak cuba usaha untuk ambil yang paling afdal, nak puasa qada dulu. Tapi tak ada dah, tengok dah habis Syawal. Sudah ada reason yang kukuh, barulah boleh. Kalau tak, kita sampai Zulkaidah, tengok dah nak masuk Ramadan balik Syakban, baru tu tak boleh lah. Zulkaidah saja boleh ganti puasa sunat, Ustaz. Ke Zulkaidah, Zulhijjah, Boleh. Seterusnya. Serius Ustaz, maknanya bulan Syakban tahun depan pun boleh qada untuk puasa sunat? Boleh qada. Wow, Masya Allah. Okey. Apa saya nak sentuh sikit. Tadi kata dekat Facebook ada problem. Katanya sekat-sekat line-nya. Dan ada yang kata sound tak dengar dan sebagainya. Don't worry, bagi siapa yang dekat Facebook, kalau tak sempat nak tengok, tak sempat nak dengar, nanti kita akan buat, dipanggil apa, siaran tertunda. Siaran tertunda, nanti insyaAllah kita akan buat. Walaupun tak live, kita akan siarkan semula. Sebab Ija kejap lagi akan save kan yang ini? Save, insyaAllah. Akan save dia panggil apa, dia panggil apa, IGTV lah. Sekarang ni, dia kalau save, dia panggil IGTV kan. So save kat IGTV, nanti kita akan upload dekat Facebook insyaAllah. Ustaz, sampai ramai terkedu pasal qada puasa sunat tu. Terkedulah netizen kita. Makasih ini dia cakap, wah baru tahu. So, semua sangat meriah. Samalah, sebab tu kita perlu. Okey, dia bukan puasa sunat, ibadat sunat. Ibadat sunat memang disunatkan untuk kita qada bila kita tak buat. Sembahyang sunat, bila kita buat kita qada. Bacaan-bacaan, contohnya macam Ija biasa ajak orang untuk baca surah Al-Mulk pada waktu malam. So kalau malam tu tertidur, esok pagi qada.
So memang ibadat-ibadat sunat ni memang disunatkan untuk kita qada. Okey, soalan tu cantik. Macam mana kita nak tahu kekerapan yang kita boleh qada? Contoh, kita bangun tahajud. So ada yang tahajud, ada malam yang kita tak bangun kan? So boleh qada. Tapi macam mana kita nak tahu kekerapan boleh tahajud pada waktu paginya? Adakah bila kita dah buat seminggu dah kira kerap atau macam mana? Dia bukan kira kekerapan sebenarnya. Dia kira memang keinginan, kesungguhan untuk memang bangun pada waktu tahajud tu. Kalau memang sengaja tak nak tahajud, lepas tu nak semayang pukul 8 pagi, yang tu memang tak ada lah qada'nya. Memang sengaja je. Aku nak semayang sunat tahajud pukul 8 pagi. Yang tu memang tak ada lah. Tapi kalau memang seorang yang memang contoh dia dah set jam pukul 4.30 pagi contohnya. Memang dia dah set jam. Dia nak bangun. Tapi dia tak terbangun. Dan dia boleh qada'. Walaupun tak kerap. Katakanlah dia tiap malam dia niat Ustaz, tapi tak pernah bangun. Dia kena check balik diri dia tu. Apa masalah dekat telefon dia ataupun apa masalah kat telinga dia. Ataupun dia mungkin boleh minta tolong adik-beradik dia ke, kawan-kawan dia ke yang satu rumah dengan dia untuk jiruskan dia ke pukul 4.30 pagi. Jadi dia boleh bangun insya-Allah. Ustaz, pasal soalan puasa sekali bukan kata untuk keluar daripada khilaf, maka kita qada dulu dan baru kita puasa sunat. Juga boleh gabung. Tapi mana lagi afdal? Sama ada qada kita dah tahu dah itu afdal ataupun tingkatan yang paling pertama. Gabung dengan kita puasa sunat dulu. Habiskan puasa 6, qada bulan lain pun boleh. Mana better Ustaz? Okey. Qada dulu ke puasa 6 dulu? Puasa sunat 6 dulu ke? Qada tu memang dulu, katakanlah kita tahu kita tak nak buat qada dulu sebab tahu tak sempat. Jadi kita nak puasa 6, puasa sunat 6 dulu ke ataupun kita gabung better? Oh okey. Dia sebenarnya macam ni. Boleh lebih baik kalau macam tu kita puasa 6 dulu. Puasa 6 dulu lepas tu kita qada. Sebab qada ni dia luas. Dia punya waktu dia adalah selagi mana belum sampai Ramadan tahun depan. So selagi mana belum sampai Ramadan tahun depan, kita masih boleh qada. Jadi qada waktu dia sangat besar, sangat luas. Jadi sebenarnya tak adalah kemestian kena buat qada dulu baru puasa 6. Kita sebut tadi itu yang paling sempurna. Kan? Tapi kalau kita rasa kita nak puasa 6 dulu lepas tu qada pun tak ada masalah. Dan itu lebih baik daripada kita gabungkan sebenarnya. Cuma macam kita sebutlah, takut kita risau nanti tak terbuat qada tu nanti ataupun kita risau nanti kita mati. Contohnya, Kang aku mati tak sempat qada nanti Kang, contohnya. Maka digabungkan je terus, silakan, tak ada masalah. Okey, ni kita nak tanya juga kan, puasa 6 dibolehkan bermula daripada 2 Syawal. Betul. Tapi kita tahu bila waktu afdal untuk puasa sunat? 2 straight direct sampai hari ke-7 ataupun boleh selang-seli ke, macam mana namanya afdal yang paling terbest? Kalau kita tengok hadis tadi, Nabi sebut siapa yang puasa pada bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari bulan Syawal. Diikuti kan? So bila diikuti, jadi ulama sebut paling afdal adalah pada 2 Syawal dah mula dah. Sebab barulah namanya diikuti. Kan? Terus dia follow. Walaupun tak nafi, boleh dia nak buat 10 Syawal, 15 Syawal, 20 Syawal pun. Tapi yang paling afdal adalah apabila kita mulakan pada 2 Syawal. 2 Syawal tu start terus. Dan yang paling afdal juga adalah apabila dia berturut-turut. Itu yang paling afdal. So berturut-turut dan juga manakah 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. Itu yang the best. Kalau kita boleh buat yang itu memang paling bagus sekali. Kalau tak nak buat begitu pun, tapi biarlah mula tu daripada 2 Syawal. Contohnya kalau tak nak berturut-turut, maka mulalah 2 Syawal tapi buatlah Isnin Khamis contohnya. Pasal 2 Syawal baru ni kan hari Isnin. So hari ni hari Khamis. Lepas tu Isnin minggu depan. Hari Khamis minggu depan. Lepas tu Isnin minggu depan satu lagi, Khamis minggu satu lagi. Selesai 6 hari. Kan? Pun boleh, tak ada masalah. Yang paling afdal adalah berturut-turut. Paling afdal adalah lebih awal. Lebih awal lebih baik. Sebab apa? Sebab satu tadi kita sebut hadis tu. Yang kedua, sebab apa tahu? Sebab kita sebut tadi sebab kita tak tahu bila nak mati. Kalau dah tahu bila mati, tak apa. Misalnya tak ada siapa tahu bila mati. Okay, yang ketiga, sebabnya kita ni bersegera membuat kebaikan tu yang paling penting. Dan kita, sunnahnya adalah kita ni berebut-rebut nak buat baik.
Kita memang cepat-cepat nak buat baik. Bukan nak makan cepat-cepat. Tapi buat baik tak apa lambat-lambat. Tak apa, Allah Ta'ala maha penyayang. Allah Ta'ala maha pengasih. Kan? Tak apa, aku lambat-lambat pun tak apa. Allah tahu kan. Tapi bila bab dunia, bab makan, bab apa, kita lah nombor satu kan. Ini cepat sekali. Jadi adanya kita tak set kita punya priority betul. Kalau betul kita set priority kita akan tahu benda baik ni lah yang kita nak cepat. Jadi kalau macam puasa 6 tu, kita nak cepat. Nak cepat-cepat buat. Tak nak lambat-lambat, tak nak tangguh-tangguh. Macam tu. Okey. Tapi kan Ustaz, kalau bagi wanita dalam Ramadan dia uzur sekali, dia uzur lagi, maknanya first shower dia dah uzur. Jadi dia tak dapat dah buat puasa sunat walaupun dia jenis seorang yang memang tambah-tambah PKP lagi lah nak puasa juga. So macam mana dia dah dapat keafdalan itu, ataupun lepas habis dia uzur dia terus puasa, dia dapat sebenarnya afdal tu sebab dia ya. Betul. Itulah dia, itu cara dia. Maknanya bila dia suci je, dia terus mula puasa. Tu menunjukkan bahawasanya dia memang nak cepat-cepat ataupun nak kejar ibadat tu seberapa segera. Bila dia once dia suci, dia nak puasa. Maka dia pun dah dapat kiranya mengikuti terus dengan puasa 6. Masya Allah. So ini berita gembira kepada semua wanita-wanita lah. Jangan kata dah habis 2 Syawal, kita pun tunggulah lagi nak hujung-hujung Syawal baru buat. So sekarang ni dia punya keyword adalah bersegera. Allah tu maha nak memberi kita sebanyak mungkin ganjaran. Maka kita yang kena berebut. Thank you Ustaz. InsyaAllah ada baru banyak sangat malam ni. Okay. Adakah dibolehkan untuk mengkhususkan pada hari Jumaat saja? Ni pun soalan popular juga. So puasa 6 buat hari Jumaat je. Sengaja je dia nak buat hari Jumaat. Hari lain tak nak buat. jadi dia buat hari Jumaat je. So di sana ada hadis. Memang Nabi SAW mencegah puasa semata-mata pada hari Jumaat. La yasumanna ahadukum yaumal Jum'ah. Janganlah seseorang daripada kalian berpuasa khusus pada hari Jumaat. Kecuali orang yang berpuasa sehari sebelum atau sehari selepas. Kecuali orang yang puasa tu memang ada sebab. Maknanya contohnya hari Isnin tu jatuh hari Arafah. Hari Isnin tu jatuh hari puasa putih. Ataupun hari yang dia nazarkan. Ataupun apa-apalah, maknanya memang hari Isnin tu memang ada sebab yang tertentu. Maka tu memang confirm tidak ada masalah. Adapun puasa 6 tu sendiri, khusus hanya pada hari Jumaat je. Maknanya hari Khamis tak nak puasa, hari Sabtu pun tak nak puasa. Sebahagian daripada para ulama kata boleh sebab dia dikira sebagai puasa yang bersebab. Puasa 6 ni dikira sebagai bersebab. Dia bukan saja-saja. Bukan puasa sunat mutlak. Bukan puasa sunat. Kenapa puasa sunat? Puasa sunat. Itu je. Jadi yang itu yang tak dibenarkan. Bahkan ada ulama kata maksud yang tak dibenarkan tu kalau kita niatkan semata-mata kerana hari Jumaat tu kita nak puasa. Tak nak puasa hari lain, maknanya kenapa kau puasa hari ni? Pasal hari Jumaat. Habis tu semalam puasa tak? Tak. Besok puasa tak? Ada. Puasa Jumaat. Macam tu je. Yang itu yang tak dibenarkan. Jadi mengambil pandangan yang ni mengatakan maknanya boleh. Maknanya puasa tu cuma kalau saya lah, eloknya dielakkan. Kalau sengaja satu hari sahaja kita puasa pada hari Jumaat. Eloknya kita gabungkan dengan hari Khamis ataupun dengan hari Sabtu. Walaupun puasa 6. Alright, biasanya ada jugalah mungkin kategori-kategori yang selain daripada dia dapat ilmu ni, dia nak tahu dalil daripada mana tentang puasa sunat ini supaya bila buat tu dengan confident. Tadi kita ada sebutkan dalilnya sebenarnya. Man shama Ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal ataupun sittan min Syawal faka'annama shama ad-dahr. Ataupun ada pelbagai riwayat yang lain. Maksudnya ini yang kita sebutkan. Puasa, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 10 hari pada bulan 6 hari pada bulan Syawal, maka dia mendapat pahala seperti puasa setahun. Kemudiannya ada yang tanya, dia kata Ustaz, kenapa 6? Pagi tadi saya ditanya soalan ni, kata kenapa 6? Kenapa bukan 7 ke? Nombor ganjil. Sebab kan Allah kan suka nombor ganjil. Jadi kenapa tak 7 contohnya? Ataupun kenapa tak 5 contohnya kan? Ataupun kan nombor 7 tu selain daripada ganjil, nombor 7 banyak sebut dalam Quran. 7 petala langit kan, 7 petala bumi. So 7 kan.
Jadi kenapa 6? Macam pelik je nombor tu. Tapi tadi sebenarnya kita dah buat calculation dia, dan calculation ini sebenarnya berdasarkan pada hadis. Hadis yang menyatakan Nabi SAW sendiri yang bagi tahu tentang calculation tu, iaitu siapa yang puasa Ramadan seperti mana dia berpuasa 10 bulan. Nabi sebut 10 bulan, Nabi tak sebut 300 hari ya. Nabi sebut 10 bulan. Maksudnya siapa yang puasa Ramadan seolah-olah dia berpuasa 10 bulan. Asyri ashhur 10 bulan. Kemudiannya siapa yang berpuasa 6 pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 2 bulan. Ni calculation dia. Jadi ini memang begitu. Jadi 6 tu macam 60 hari, jadi 60 hari 2 bulan. Kita faham macam tu. Oh, dalam hadis siapa puasa Ramadan umpama 10 bulan, siapa tambah lagi bulan 6 bulan Syawal bermakna seolah-olah 2 bulan. Ya. Yeah. Gitu. Ya. Tu boleh cerita dah dekat budak-budak kecil, anak-anak, even tadika bakal faham kalau macam tu. Betul. Kita boleh ataupun kita boleh tunjuk kan, boleh tulis contohnya. Ija dia tanya saya ada tak whiteboard. Saya ada whiteboard tapi belum basuh. Dah lama tak pakai. So kalau kita ada tulisan tu kan, kita boleh kira, kita boleh tunjukkan nombornya sekali kan. Kalau pada budak-budak kan, dia lagi faham. Contohnya kan, kita tunjuk macam tu insya-Allah. Thank you. Masya Allah. Okay, best. Kita nampak gayanya, kita kena banyak-banyak bersyukur sebab malam ni rasanya Allah bagi kita kefahaman lebih asbab daripada Ustaz Syed Kadir. Mudah-mudahan Allah merahmati Ustaz dan bagi Ustaz yang terbaik. Amin. Okay, ni soalan favorite untuk orang yang dah berkahwin lah ya. Dia tukang baca sajalah ya. Antara syarat berpuasa sunat adalah perlu mendapat kebenaran keizinan suami. Ini juga dikira sebagai cabaran bagi isteri kerana perlu mengutamakan kehendak suami. Boleh Ustaz terangkan kelebihan mengutamakan suami berbanding dengan ibadah puasa sunat? Ini memang antara soalan yang popular juga bagi si isteri lah. Bila suami sebab kena minta izin, sebab puasa sunat kena minta izin, itu memang jelas. Biasanya orang yang dah berkahwin semua memang dia tahu benda tu. Kalau dia nak puasa sunat, dia kena minta izin. Tapi dalam hati dia meronta-ronta nak puasa 6 kan? Ataupun puasa Senin ke, puasa Khamis ke contohnya kan. So dia, tapi bila minta izin suami kata jangan. Contohnya. So macam mana ni kan? Jadi macam ada dilema, ada maksudnya gitu. Maknanya suami pun tak puasa lah kot. Ataupun suami puasa. Dia tak bagi isteri dia puasa sebab nak suruh masak untuk dia. Masak bukan untuk dia. Dia puasa kan. Mungkin nak suruh isteri tu buat kerja rumah banyak sikit ya. Contohnya hari tu dia tahu isteri dia memang akan tak larat kalau puasa. Dan isteri dia kalau puasa je, maknanya lauk buka tu pakai panda lah tu, food panda. Contohnya lah kan. Jadi dia kata, awak tak payah puasa lah besok, saya je puasa. Contoh kan. Mana nak tahu kan kalau ada suami macam tu. Jadi ataupun dengan sebab-sebab yang lain lah. Alright. So sekarang ni kalau suami cakap dengan isteri kata jangan puasa, isteri tak boleh puasa. Jadi sekarang ni dilema tu. Macam nak puasa. Macam mana kita nak terangkan? Kita kena faham satu konsep iaitu perkara wajib lebih besar pahala dia daripada perkara sunat. Puasa 6 ni sunat, mentaati suami tu wajib. Benda wajib pahala lebih besar daripada benda sunat. Rugi kita kalau kita kejar benda sunat, kita tinggalkan pahala wajib. Kan rugilah sebab benda wajib pahala lebih besar. Berpuluh kali ganda pula tu pahala wajib ni lebih besar daripada puasa sunat tu. Daripada pahala sunat. Bukannya benda kecil. Walaupun tak ada reason apa. Sebab suami kalau tak bagi tu maknanya masih lagi dalam batasan syariah. Kecuali kalau suami tu menyuruh benda yang haram, barulah tak boleh taat. Kalau suami tak bagi puasa tu masih lagi dalam ruang lingkup harus. Jadi wajib kepada isteri untuk taat. Jadi rugilah kalau dia tak taat, dia nak ambil yang sunat. Maksudnya pahala dia taat suami tu lagi besar daripada pahala puasa sunat tadi. Sebab puasa sunat, yang ni wajib. Jadi takkan sama benda yang wajib dengan benda yang sunat. Contoh, orang tu sembahyang qiyamul lail kan. Daripada pukul 1 pagi sampai pukul 6 pagi, pukul 5.50 pagi. Dia sembahyang aja sampai bengkak-bengkak lutut dia, dahi dia, semuanya bengkak. Kan? Sembahyang, Masya Allah. Menangis-nangis, merintih-rintih pada Allah Ta'ala. Sekali masuk je waktu subuh, dia buka TV, tengok cerita. Tengok movie sampai naik matahari. Kan? Tak sembahyang subuh.
Kenapa tak sembahyang subuh? Malas aku. itu memang confirm ajaran sesat. Kan? Dan maknanya sebab apa? Memang rugilah sebab subuh tu yang wajib. Kan? Yang tu sembahyang sunat. Jadi takkanlah kalau melainkan kalau tak sengaja dia dah sembahyang pukul 5 pagi dia terlelap bangun-bangun pukul 8 pagi contohnya kan, itu tak sengaja lain. Ini dia sengaja tak nak buat benda yang wajib. Dah ada pilihan wajib dengan sunat, dia ambil yang sunat, yang wajib tak nak ambil, ataupun sembahyang sunat qabliyah subuh, sembahyang subuh tak buat. Kan? Jadi dia buat sembahyang sunat qabliyah, masya-Allah kan. Dalam qabliyah tu dia siap baca Baqarah lagi. Tapi sembahyang subuh tak nak baca, tak nak sembahyang. Jadi dia tak nampak prioriti lah kat situ. Yang sunat dengan yang wajib. Jadi puasa sunat, taat suami wajib. Jadi kan rugilah dia tak nak taat suami. Jadi ini juga sebenarnya untungnya orang yang masih lagi ada ibu bapa dan masih lagi ada suami. Sebab dia ada pahala ketaatan, wajib taat tu. Maksudnya mereka yang ada ibu dan ayah, dia taat kepada mak bapak, dia dapat pahala wajib. Kan? Dan seorang isteri, dia taat kepada suami, maka dia dapat pahala wajib. So, sebenarnya untung bila kita ada lagi orang yang kita wajib taat sebenarnya. Macam juga kita sekarang ni wajib taat pada pemerintah. Apa pasal COVID-19 apa semua ni kan. Sebenarnya kita dapat pahala sebab kita buat benda wajib. Kan? Kita wajib taat. Ibadah, sebenarnya tu adalah ibadah, betul. Duduk rumah ibadah sebab taat pemerintah. Betul. Tapi Ustaz, boleh bargain lah dengan suami kalau minta bargain. Betul. Betul. Perbincangan tu penting. Discussion tu penting. Contoh, boleh discuss suami, okey, abang tak bagi saya puasa besok. So, agaknya bila saya boleh puasa? Contohnya, bincanglah. Contohnya suami kata nanti minggu depan saya outstation seminggu, contoh kan. Puasa lah waktu tu. Contohnya kan. Boleh lah, senang kan. Maksudnya benda tu boleh discuss. Ataupun suami kata saya kerja minggu depan, keluar pagi balik malam. So puasa lah waktu tu, contohnya. So discuss. Memanglah communication adalah kunci utama kepada perkahwinan sebenarnya. Goldas lah. Goldas kat tangan. Okay Ustaz, kalau lah dia tahu suami dia kenal suami dia, so dia buat drama sikit. Dia pun nyanyilah kat dapur lagu Air Mata Syawal. Dia buatlah sayu begini supaya suami pun tengok kesian isteri aku. So dia buat drama macam tu supaya suami dia lembut hati, and then suami dia kata okey lah besok puasa lah. Boleh tak? Bukannya gaduh, just macam dia tahu dia nak tackle suami dia. Kalau dia tahu suami dia macam mana dan okey, tapi dengan syarat suami dia pun tahu dia macam mana. Jadi kalau suami dia pun tak faham, tak jadi juga kan. Dia nyanyilah macam-macam kat dapur, suami tak faham bahasa juga kan. Tak jadi juga. Jadi kadang-kadang ada orang lelaki ni dia kena cakap direct aja bagi dia faham kan. Dia kiam-kiam menyanyi tak faham juga kan. Ataupun dia komplain dia. Bila lah saya boleh puasa 6 ni? Entah bila lah. Puasa 6 ni bagus tau. Cuba dengar ustaz cakap puasa macam puasa setahun kan. Tapi tak bincang kan. Jadi dia tak jadi juga kadang. Jadi ada setengah. Ada setengah suami dia faham. Alhamdulillah. Jadi bergantung kepada isteri-isteri tu lah, kecerdikan dia lah untuk berkomunikasi sebenarnya. Bolehkah kita set Ustaz, sebelum bernikah tu, puasa-puasa sunat tu benarkah, maknanya taklik begitu? Tak boleh macam tu. Dia sebab dia tak boleh begitu. Sebab dia dah melanggar ataupun dia melanggar apa yang dipanggil sebagai hak kepada suami ataupun hak kepada isteri itu sendiri. Which is memang suami tu dia tak boleh nak expect pun apa yang akan berlaku selepas daripada kahwin. Jadi dia tak boleh mengabaikan tanggungjawab dia ataupun dia punya hak yang begitu. Alright. Okay. Ini kalau tak consider PKP lah kan. Mesti kita akan pergi menziarahi. Jadi mana nak utamakan Ustaz? Puasa sunat ke ataupun berbuka puasa ketika kita ziarah? Bukan semata-mata ziarah. Kadang-kadang macam meeting, kadang-kadang pun macam tu juga. Ziarah itu dah jelas. Jadi kadang-kadang meeting macam saya besok, saya dijemput untuk meeting kat kedai makan. Kan? So of course lah tak puasa kan, meeting buat kedai makan kan. Jadi contohnya macam tu. So mana yang lebih afdal? Nak puasa 6 ke nak pergi menerima jemputan makan dan sebagainya. So kita sebutkan memang
kita pergi ke jemputan makan memang lebih afdal, memang lebih baik untuk kita pergi. Cumanya adakah kita afdal untuk buka ataupun tidak? Dia pergi satu hal, berbuka satu hal yang lain. So, adakah afdal kita berbuka? Jawapannya bergantung kepada keadaan tuan rumah. Jadi kalau tuan rumah tu orang yang memang faham kita, macam contohnya kita dah sebut siap-siap dah dengan dia kan. Kita cakap aku boleh pergi rumah kau besok tapi aku puasa 6 ni sayang ni. Takut tak sempat habis bulan Syawal ni. Kan, takut kan minggu depan aku tak boleh puasa pula. Jadi aku nak kena perhabiskan puasa 6 ni. Tapi aku datang lah rumah kau. Minta maaf lah aku tak makan. Kau bungkus siap-siap untuk aku aku nak makanan yang kau masak tu. Aku tahu sedap. Tapi kau bungkus lah bagi aku buka puasa. Contoh kan. Maknanya dia pandai pujuk kan. Dia pandai pujuk kawan dia tu. Jadi kawan pun tenang. Kawan dia pun suka. Tak apa kau datang je. Contoh je kan. So dia datang. So dia dapat memenuhi jemputan. Dalam masa yang sama dia tak payah buka puasa. Dan tentulah itulah yang paling bagus sekali. Dan dia pun rumah pun dapat pahala memberi orang buka betul, puasa, kan? bagi pahala buka puasa. Jadi semua win-win kita panggil kan, win-win situation. Tapi kalaulah contohnya dia pergi, tuan rumah tu memang tak boleh terima juga. Kau kena makan juga. Sebab lauk aku ni tak boleh tunggu sampai maghrib. Nanti kan tak best dah, tak sedap. Contohnya kan. Jadi kau makan juga. Puasa tak apalah, besok kau sambunglah puasa 6 tu. Sempat insyaAllah 6 hari je. Contoh kan. Jadi kalau memang tuan rumah tu terasa bila kita puasa, jadi memang lebih afdal kita buka. Lebih afdal kita buka, makanlah. Ini yang dipanggil sebagai apa? Memuliakan tuan rumah, menjaga hati orang yang beriman. Sebab memang salah satu daripada tanda keimanan seseorang adalah dia menggembirakan hati orang yang beriman lain. Memang itu ada hadis dia. Dipanggil sebagai idkhalus surur, memasukkan kegembiraan kepada orang yang beriman. So, itu salah satu tanda iman. Salah satu tanda iman adalah kita menggembirakan sahabat kita, menggembirakan orang lain. Jadi kan kita gembirakan orang tu waktu tu, kita pergi rumah, kita makan. Dia seronok. Ataupun kawan kita belanja makan, kita makan. Dia seronok. Instead of dia makan seorang-seorang kan, dah lah dia nak belanja kita makan. Lepas tu meeting tu dekat kedai makan kan, sekali dia je yang makan. Kata kita puasa. Kan memang frust lah dia kan. Jadi maka kita menggembirakan orang tu pun kita sebenarnya dapat pahala. Tapi Ustaz, itu kalau tuan rumah yang suruh buka puasa. Kalau kita yang tak tahan, Allah sedapnya durian lah, apam balik semua. Kita yang tak tahan benda tu. Maggi pun dihidangkan pada hari raya. Bolehkah kita yang berbuka puasa? Dia memang puasa sunat, kita boleh buka. Pasal hukum dia sunat kan. Puasa sunat, kalau kita buka tak dosa. Dia tak macam puasa wajib. Puasa wajib tak boleh buka saja. Jadi kalau contoh yang siapa yang combine dengan qada tadi, dia memang tak boleh lah. Sebab dia dah niat qada. Bila dia dah niat qada, puasa wajib. Puasa wajib tak boleh buka dengan semata-mata dengan sedapnya makanan kat depan. Jadi kalau semata-mata sebab makanan tu sangat menggoda dia, maka dia tak boleh buka walaupun menggoda macam mana sekalipun. Macam Ija contohnya Maggi ketam kat depan contohnya kan. So dan lapar pula, waktu tu pula tengah lapar dan dah lama pula tak dapat benda tu kan. Jadi waktu PKP tak dapat apa semua. Jadi tiba-tiba Allah ada pula benda ni. Pasal dah niat qada maka haram. Tak boleh makan. Kena tunggu maghrib. Tapi kalau puasa sunat semata-mata, memang diniatkan puasa 6 semata-mata contohnya, maka boleh buka. Tapi tentulah lebih afdalnya tahanlah. Itulah cabaran orang berpuasa kan. Barulah namanya puasa. Biarlah ada cabaran. Kalau puasa betul relax je, tidur je daripada pagi sampai maghrib, tak jadi apa kan. Betul. Alright, Alhamdulillah. Kita dah pukul 10.25. Ada soalan lain ke? Last. Tadi ada satu soalan apa ya sila. Tadi kita tengok dia kata kalau suami memang jenis tak kisah, memang jenis ibadah lah, perlu minta izin ke tak perlu? Sebab memang suami dia okey je, nak kena cakap juga ke macam mana Ustaz minta izin? Kalau memang dia dah ada dipanggil apa? Agreement lah kan. Mutual understanding tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, tadi ada soalan. Dia kata, Ustaz, macam mana kalau tak cukup ataupun terlebih puasa 6? Macam mana kalau tak cukup ataupun terlebih? Maksud tak cukup ni contohnya dah habis awal baru dia perasan. Kira balik. Atau contoh dia tanda kan, dia tanda yang dia puasa. Tengok balik.
aku ingat dah 6, rupanya baru 5. Macam baru perasan kan. Dah bulan Zulhijjah baru dia tengok macam tu ya kan. Tengok ada tak hari yang aku memang terlupa nak tanda? Tak ada, memang tiap-tiap hari aku puasa aku tanda. So, waktu tu macam mana? Kita dah sebut tadi jawapannya adalah qada. Maka qada lah. Tak ada masalah. Puasa. Niat puasa 6. Niat puasa 6 Syawal, qada pada bulan Zulhijjah. Tak ada masalah. Puasa sunat Syawal, qada di bulan Zulhijjah. Okay. Contoh tadi lagi satu soalan, dia kata kalau terlebih. Ustaz, terlajak lah terpuasa 6-7 hari pula. Terpuasa 7 hari. Jadi, itu pun tak ada masalah. Sebab bila lebih tak ada masalah. Dia tak jadi qada sebab niat kita puasa sunat kan. Puasa sunat, dia tak jadi qada Ramadan kan. Tak jadi automatik qada Ramadan. Tapi dia boleh jadi qada puasa sunat lain. Tapi sebab kita tak ada niat apa pun kan. Jadi puasa sunat mutlak lah. Puasa sunat mutlak. Dapat pahala puasa sunat. Which is sangat besar lah pahala puasa sunat ni. Kalau kita puasa sunat, tapi kita tak puas hati dengan puasa sunat kita sebab kita rasa puasa sunat kita tu mungkin kita ada buat benda yang kurangkan pahala kita. Kita nak tambah puasa sunat Syawal kita. Dia jadi puasa sunat, dia tak kira puasa sunat yang iadah lah. Dia macam solat, dia ada solat kan, kita ada, dia panggil solat iadah. Maknanya kalau kita solat seorang, lepas tu bila ada orang lain ramai nak solat, kita join sekali, so solat berjemaah pula, dapat pahala lebih sebab pahala berjemaah. Puasa ni, kita kalau tambah lagi puasa yang lain, contohnya daripada 6 kita jadi puasa 8 hari, 10 hari contohnya kita nak puasa. Boleh, tak ada masalah sebab selagi mana kita tak puasa pada hari yang diharamkan. Boleh puasa sunat pada bila-bila masa kecuali hari yang dilarang. Jadi tak ada masalah. Cuma adakah dia dikira sebagai puasa 6? Yang sebenarnya puasa 6 kita dah settle lah. Yang waktu 6 hari yang pertama tu dah settle lah. Okay, maksud Ustaz lah saja. Ustaz betul kan Ijai? Yang Ustaz sebut iadah tu tadi, contoh kita solat seorang-seorang, solat fardu zuhur. Dah habis solat tiba-tiba ada orang jemaah. So maknanya kalau kita sebab solat seorang dengan solat jemaah, better solat jemaah. Jadi kita boleh sekali lagi solat jemaah waktu zuhur kita tu. So pahala ataupun apa yang jadi dengan solat zuhur kita tu, dia jadi sebagai apa Ustaz? Qada kan? Qada yang mungkin kita pernah terlepas dulu ke tak? Bukan. Dia tetap jadi sembahyang zuhur fardu. Yang tadi tu dia tetap fardu zuhur. Cuma hukum untuk kita buat lagi sekali sebab yang lagi sekali tu jemaah adalah sunat. Maknanya sembahyang fardu zuhur juga, 2 kali fardu zuhur kita. Tapi fardu zuhur yang kedua tu hukum dia sunat. Yang kedua jadi sunat. Jadi dapat pahala jemaah. Sebab kita nak pahala yang 27 tu pula. Tadi kan dapat pahala satu je sebab sembahyang seorang kan. Lepas tu nak sembahyang yang dapat pahala 27 kali ganda. So ataupun berganda-ganda tu lah, ada riwayat kata 25, ada riwayat kata 27. So nak yang berganda-ganda ni, maka kita sembahyang pula berjemaah. So dapatlah pahala berganda pula. Yang mana Ustaz yang macam kita solat, kita dah solat, lepas tu kita solat lagi sekali, yang tadi kita solat tu dikira qada, yang mungkin kita dah terlepas. Mana lupa dah. Itu kalau kita solat pada sebelum waktunya. Sebelum azan kan ada orang tu kan. Dia sembahyang subuh sampai 3 kali. Jadi sebelum masa waktu sembahyang subuh dah. Lepas tu azan sembahyang subuh lagi sekali. Rupanya azan tu azan pertama, belum subuh lagi. So azan lagi sekali baru dah sembahyang subuh. So pagi tu dia sembahyang 3 kali. Jadi sembahyang subuh 3 kali. So 2 kali yang pertama tu dikira sebagai qada kalau dia ada subuh-subuh sebelum-sebelum ni yang terlepas. So 2 tu adalah qada untuk yang lepas-lepas. Walaupun tak niat qada, dia automatik jadi qada. Kalau tak ada dia, Masya Allah, tak pernah tinggal solat, maknanya solat yang 2 tadi tu dia jadi sebagai apa pula? Jadi sembahyang sunat. Solat sunat lah. Jadi solat sunat. Dia benda ni berlaku bila tau? Contohnya, kalau dia tengok kalender kan baru-baru ni beberapa bulan lepas subuh kita dilambatkan. 8 minit. Kan 8 minit. So 8 minit dilambatkan. Jadi katakanlah dia sembahyang tak ikut apps. Sebab apps update kan? Updated. Tapi yang jadual dekat kalender yang bertampal tu tak update lah kan. Jadi
Dia pun tengok je, mungkin dia tak dengar azan, mungkin tempat dia, rumah dia jauh dari masjid surau kan. Jadi dia cuma tengok kat kalender je. Dia tengok kat kalender dah pukul 6. Sedangkan subuh 6 8 minit. Jadi pukul 6 dia sembahyang subuh. Besok dia buat macam tu juga. Lusa dia buat macam tu juga. 1 bulan dia buat macam tu contohnya. Tiap-tiap hari dia sembahyang betul-betul ngam-ngam waktu azan. Ikut kalender dia. Sedangkan 8 minit lepas tu baru masuk subuh. Jadi macam mana subuh dia tu, dia kena qada 1 bulan ke tak? Rupanya tak payah. Dia kena qada cuma subuh yang hari tu je, yang siang, yang pagi tu yang dia belum sembahyang lagi. Sebab yang tadi dia sembahyang tu dah jadi qada yang semalam. Yang semalam dia sembahyang dah kira qada yang kemarin. Kemarin dia sembahyang dah kira qada yang sebelum tu. Yang sebelum tu dia sembahyang dah kira qada sebelum tu. Jadi sebenarnya walaupun dia tak niat qada, tapi setiap hari yang dia sembahyang subuh sebelum azan tu dah dikira sebagai qada yang sebelumnya. Okey, sebab qada kan tak kira waktu. Maknanya walaupun belum azan lagi, dia solat sebab betul. Faham Dan walaupun tak ada niat qada, dia jadi qada. Betul. Jadi kalau macam kita terlepas subuh, nak kena sebut qada ke? Sebab ada juga yang tanya, tak sebut pun dah automatik akan diangkat. Kalau nak membezakan kena. Macam contohnya kita qada subuh waktu subuh. So kita nak bezakan antara yang tunai dengan yang qada. Itu kena ingat lah. Contoh kita nak tahu kalau dah lepas subuh, kalau kita tak niat qada pun automatik dia jadi qada. 7:30. Bila subuh solat terus. Solat je, solat subuh je. Niat qada, bagus niat qada. Kalau tak ada niat pun memang sebenarnya dalam hati biasanya akan niat dah. Sebab memang dalam hati kita tahu dah 7:30 dah habis dah subuh, dah terang benderang dah. So kita pun tahu dah kata memang jadi qada, so tak ada masalah. Ada soalan menarik kat sini. Kalau solat sunat, solat raya hari tu, mula-mula dia buat seorang, lepas tu dia ajak jemaah. So sama dengan konsep Ustaz share tadi ke? Solat sunat solat raya lepas tu jemaah. Tidak. Solat sunat raya tidak disunatkan untuk i'adah. Seingat saya begitu. Solat sunat raya tidak disunatkan untuk diulang bila kita dah solat. Dia macam juga solat jenazah. Solat jenazah pun tak disunatkan untuk ulang. Hanya kita dah sembahyang seorang untuk jenazah tu, sekali tiba-tiba ramai orang datang. Contohlah waktu PKP ni kan, macam tak ramai kan. Jadi kita dah sembahyang seorang untuk jenazah tu, sekali tiba-tiba ramai pula orang datang, kita tak payah nak ulang lagi sembahyang jenazah tu. Bagus juga interaction. Thank you so much Kak yang komen, sebab bila Kak Jan tanya faham ke tak dan sebagainya, dia bagi thumbs up. So maknanya kita tahu respon. Alhamdulillah. Interaktif, alhamdulillah. So ada apa-apa lagi daripada pihak Ustaz soalan-soalannya? Kalau kat sini je rasa macam dah bertanya lah. Dia pun ucap thank you jawab soalan ni. Okay, tak adalah kot, dah 10.30 kan. Jadi kalau ada lagi pun kita sambung besok, lusa. Sebab saya yakin besok, waktu kita live besok, insyaAllah akan ada lagi orang tanya, Ustaz boleh tak combine antara qada dengan personal? Yes. Besok akan ada lagi orang tanya. Ya. Jadi tak apa, yang soalan-soalan lain kita sambung besok insyaAllah. Ustaz jadi nak Ustaz, kita nak belajar apa? Saya ramai dah setuju. Jalan dah. Okay. Dengan ini, sebenarnya ni permintaan yang sebelum ni Ustaz ajar belajar kitab ini ketika dalam kelas Jom Usrah. So semua gegar belaka. Jadi bila Kak Je tengok sangat bermanfaat kitab ni, sebab kitab ni adalah amalan kita daripada bangun tidur sampai nak tidur balik. Sebab itu kita kalau tak tahu nak buat apa, itu yang kita macam nak buat apalah, boring lah. So waktu PKP ni kita start untuk paling terbaik, dan ini adalah daripada amalan Imam Ghazali ke macam mana Ustaz? Betul, daripada kitab Imam Ghazali, amalan-amalan sunnah semuanya. Amalan sunnah. So kitab yang kita akan belajar insya-Allah, kitab boleh tolong tuliskan kitab Bidayatul Hidayah. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit apakah itu Bidayatul Hidayah? Bidayatul Hidayah. Okey. Dia adalah, kalau kita terjemah literally, permulaan kepada hidayah. Means segala perkara yang basic untuk kita amalkan. Kita boleh susun jadual hidup kita macam Ijaz sebut tadi, dari bangun tidur sampai tidur balik. Daripada kita buka mata sampai tutup mata balik, actually ada cara untuk kita penuhkan masa kita.
Jadi lagi-lagi waktu PKP ni kan, banyak orang yang macam kadang-kadang masa dia tu terbiar begitu saja. Jadi rugilah. Sebab apa kata kita belajar benda ni untuk kita tahu, okay, bangun tidur nak baca apa. Lepas tu apa? Nak ambil semayang contohnya kan, ataupun sebelum ambil semayang lagi, masuk toilet tu sendiri kan. Sebab bangun tidur, okay, masuk toilet contohnya. So masuk toilet nak baca apa? Walaupun sebahagian kita tahu, tapi sebahagian kita macam masih krik-krik lah senang cerita je kan. Lepas tu masuk toilet, lepas tu buang air, lepas buang air nak baca apa contohnya. Ambil air semayang baca apa. Setiap kali tu semuanya ada cara kita sampailah kita tidur balik waktu malam, insyaAllah. Sebab kita nak khusyuk solat tu dia bermula daripada ambil wuduk itu sendiri satu persatu. Bila Kak Betul. Jan belajar, ya Allah, alangkah bestkan semua tahu tentang perkara ini. Dan ada orang cakap, Ustaz Sudon setiap ceramahnya selalu mention kitab ni. Memang kitab ni memang Masya Allah sangat bagus. Betul. Saya mengajar kitab ni, saya ingat saya mengajar kitab ni hampir 20 tahun lepas. Masya Allah. Rasanya mungkin Ustaz Don pun belajar daripada saya. Rasa-rasanya kitab ni. Jadi kitab ni saya pernah ajar dulu sekali, saya ingat mungkin dalam 15 tahun lepas, ada orang yang bagi feedback tau. Dia kata dia hadiahkan kitab ni kepada seorang anak angkat dia yang drug addict, kan? Yang memang penagih dadah, anak angkat dia. Dan dia kata subhanallah, kata memang kesan yang sangat besar kepada anak angkat dia tu. Anak angkat dia berubah tau. Anak angkat dia berubah. Sebab mungkin sebelum ni anak angkat dia banyak sangat masa tu terluang apa semua sampai senang nak diajak oleh kawan-kawan dan sebagainya tu kan. Tapi bila dia baca betul-betul buku ni dan dia amalkan, akhirnya anak angkat dia memang berubah, Masya Allah, dah jadi orang masjid, dah jadi apa semua daripada seorang drug addict. Ni dia email saya waktu tu, tak ada WhatsApp lagi kan. Tak ada WhatsApp, tak ada apa lagi. Jadi dia email saya. So saya baca email tu, Masya Allah, kata memang boleh berubah sebenarnya kan. Dan memang itulah yang kita perlukan sebenarnya. Ramai soalan orang tanya mana nak dapat kitab ni, sebab kita nak belajar berkitab dia mesti kena ada kitab ke boleh PDF ke macam mana cara? PDF pun ada. PDF pun ada. Satu lagi apa dipanggil, dekat Shopee pun ada, insyaAllah. Jadi boleh cari. Kak Jan share dekat Telegram The Helmis, korang follow The Helmis, nanti Kak Jan ada PDF tu, Kak Jan share kat sana, korang boleh dapatkan kat sana. Cantik. Cantik. Nanti Ija sharekan juga. Ija sharekan juga niat untuk ilmu, insyaAllah. Okay. Nanti ada poster dia kan. Poster niat untuk ilmu tu sekali dengan terjemahan. InsyaAllah nanti share juga dalam Telegram tu. Dan mungkin boleh share juga dalam Telegram tersebut Ratib Al-Haddad yang terbitan Hikmah tu. Pun kita boleh sharekan insyaAllah dalam Telegram. Telegram apa? Telegram The Helmis The Helmis, betul. Minta maaf, saya orang tu tak ada Telegram. Okay. Ustaz, tolonglah. Alright. Semua benda teknologi Ustaz. Saya pernah ada Telegram dulu-dulu. Okay. Masya Allah. Jazakumullahu khair Ustaz. Nanti kami announce lah bila nak mula. Kita InsyaAllah. Sedikit. Stay tune dekat IG, dekat Facebook. InsyaAllah nanti kita akan announce, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita boleh tutup doa insyaAllah Ustaz. Okay. Kita tutup dengan sedikit doa, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dzakar. Tuhan kami, berikanlah kami manfaat atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami. Ya Allah, kurniakanlah kami kefahaman yang benar-benar di dalam agama kami, untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk saudara mara kami, serta seluruh mereka yang beriman di negara kami, ya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syar. Ya Allah, kurniakanlah kami dan keluarga kami taufik agar kami dapat beramal dengan apa yang Engkau cintai dan yang Engkau redha, sama ada perkataan kami dan perbuatan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang lapang, rezeki yang Engkau berkati, ya Allah. Kurniakanlah kami agar kami dapat berteman dengan mereka yang salih di kalangan para ulama dan salihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Jazakumullahu khair Ustaz. Ya, See ya. you. Minta maaf salah silap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.